اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 3, baris yang 7 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan memulai pula yang ampunya karangan. Yang ampunya karangan ni tuan kitab Matan Ummil Barahin, Syekh Sanusi. Tu yang ampunya karangan. Tuan punya kitab Matan Ummil Barahin, yang ampunya karangan tu Syekh Sanusi. Dan memulai pula yang ampunya karangan, memulai dengan mula yang kedua. Mana mula yang kedua? Di bawah tu. Mula pula dengan Alhamdulillah. Di bawah tu kan, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Itu mula yang kedua. Terdahulu Syekh Sanusi memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim akan kitab Matan Ummil Barahin. Kemudian Syekh Sanusi pula mula pula yang kedua dengan Alhamdulillah. Pada kata di bawah tu, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi Syekh Sanusi memulai pula dengan Alhamdulillah kerana memberitahu ia ampunya karangan atas bahawasanya permulaan itu terbahagi atas dua bahagi. Hak mula-mula ni ada dua bahagian mula. Mana yang pertama dinamai permulaan hakiki, dan kedua dinamai permulaan idafi. Jadi ampunya karangan dimula dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dimulai pula dengan Alhamdulillah. Sebagaimana dimulai karangan dengan Bismillahirrahmanirrahim kerana mengikut aturan Al-Quran. Yang kedua kerana mengerjakan akan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Di hadis yang lain pula Nabi bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqta' juga. Ada ni. Jadi kalau mengikut aturan Al-Quran, ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan kitab ni pun memulai karangan kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kitab-kitab syariah ni sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan kitab pun memulai kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian disusuli pula dengan alhamdulillah. Sebab ayat yang kedua di dalam Al-Quran adalah alhamdulillahirabbil alamin. Itu ayat yang kedua. Kemudian pula sebagaimana perbuatan yang bernilai pada syarak yang tidak dimulai dengan bismillah, perbuatan itu akan kurang keberkatan. Begitu juga perbuatan yang bernilai pada syarak yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, kurang keberkatan juga. Jadi ampunya karangan Syekh Sanusi, lepas dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dimulai pula dengan mula yang kedua dengan alhamdulillah. Yang kedua panggil mula. Mana yang kedua? Hak mula sungguh, hak yang pertama. Hak yang kedua tu jadi nombor dua, mana panggil mula. Jadi yang pertama tu mula hakiki, mula sungguh-sungguh lah, sebab sebelum tak ada. Hak yang kedua tu mula idafi. Idafi macam mana? Nak kira dengan hak lain, alhamdulillah tu mula lagi. Hak kat depan tu banyak lagi, tu panjang kat depan dalam kitab Matan Umi Barahim. Jadi alhamdulillah ni mula juga. Mula kat mana tu? Mula idafi. Ni cerita gitulah. Hak ni lah cara makna kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Muhammad Zain hak Jawi kita ni, menterjemah dan menghuraikan Matan Ummil Barahim. Hak Matan Ummil Barahim ringkas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. I'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi salasati aqsamin. Itu je ni hak Matan Ummil Barahim. Ni hak panjang ni adalah huraian. Huraian tu dia panggil kitabnya Bidayatul Hidayah. Hak huraian tu hak kita nak ambil sebab pendek sangat je kitab Matan Ummil Barahim. Jadi terdahulu bismillahirrahmanirrahim dimulai dengan bismillah kerana iqtida, kerana mengikut akan Al-Quran. Dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan satu lagi kerana beramal dengan mafhum hadis Nabi. Sebagaimana saya sebut minggu lepas lah. Jadi satu-satu perkara, satu-satu amalan ni, nak ambil mana amalan ni, adalah ambilan dianya. Tidak ada dalam ayat Al-Quran menyuruh nak mengarang kitab mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada. Tapi kenapa kitab, semua kitab dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim? Ambil mana tu? Ikut sebagaimana susunan Al-Quran dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ikut Al-Quran susun gitu, memulai kitab dengan bismillahirrahmanirrahim, ni molek jugalah. Disunatkan. Disunatkan ni ambil mana ni? Perintah Quran mana? Perintah ayat Quran mana? Perintah hadis Nabi mana? Quran tak ada perintah, tapi susunan Quran dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau tiru Al-Quran molek sunat kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kerana mengerjakan hadis Nabi. Hak hadis Nabi ni pun Nabi tak suruh memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nabi cuma kata kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai cita-cita, pekerjaan yang bernilai pada syarak, pekerjaan yang tidak haram, pekerjaan yang tidak makruh, yang tiada dimulai di dalamnya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka iaitu pekerjaan yang tidak dimulai dengan bismillah tadi tu kurang barakah. Nabi kata gitu je. Tapi ada tak Nabi kata mulailah oleh kamu akan pekerjaan yang bernilai pada syarak, mulailah kamu dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada tak Nabi suruh secara mantuk, secara langsung ke apa? Secara terang-terang? Tidak ada Nabi suruh.
Tapi kita beramal dengan mafhum hadis. Macam sebut ngulpah lah. Mantuk hadis hanya menyebut perbuatan yang bernilai pada syarak kalau tak mula dengan bismillah kurang barakah. Dah maksudnya, lah mula dengan bismillah lah barulah ada barakah. Itu mafhum. Bukan Nabi kata tiap-tiap perbuatan yang bernilai pada syarak hendaklah kamu memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada tak hadis secara direct gitu memerintah memulai dengan bismillah? Tidak ada. Itu panggil apa? Beramal dengan mafhum hadis, bukan mantuk hadis. Sebab itulah mafhum hadis ni diletak kerana ilah yang kedua. Sebab apa dia tak ilah yang kedua? Sebab situ pun Nabi tak ada suruh. Dia ambil kerana apa? Dimulai dengan bismillah. Dia ambil kerana yang pertama mengikut Al-Quran. Dia ambil waktu dulu. Dia ambil waktu dulu. Sebab apa? Sebab hadis pun nombor dua. Quran pun tak ada suruh mulai dengan bismillah. Dan hadis pun tak ada suruh juga. Hadis pun tak ada suruh. Jadi kerana apa dimulai dengan bismillah? Bubuhlah kerana yang pertama mengikut aturan Al-Quran. Barulah kerana yang kedua mengikut mafhum hadis Nabi SAW. Sebab apa? Sebab Quran pun tak ada perintah memulai dengan bismillah. Hadis pun tak ada perintah. Hadis tak ada perintah. Hak Nabi kata tu faham sahaja. Perbuatan yang dicita-cita pada syarak, perbuatan yang bernilai pada syarak yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tu kurang barakah. Jadi maksud situ Nabi nak suruh mulai dengan bismillah. Faham gitu kan? Faham gitu lah. Supaya dapat barakah, mulai dah dengan bismillah. Faham. Bukan Nabi kata direct. Sebab itulah hadis tu letak kerana yang kedua. Kerana yang pertama mengikut Al-Quran yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam hadis itu kullu amrin zibalin, tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai cita-cita, tiap-tiap pekerjaan yang bernilai pada syarak. Hak mana? Pekerjaan yang tidak haram, pekerjaan yang tidak makruh, dan pekerjaan yang tidak safasih dia panggil. Safasih ni pekerjaan yang lekeh, pekerjaan yang hina. Contoh dalam kitab, kita nak abu baja contohnya. Baja tu baja capur dengan baja tahi. Lepas tu mulai dengan bismillah. Dah payah itu pekerjaan yang safasif tu. Safasiful umur, pekerjaan yang hina, pekerjaan yang lekeh. Tak payahlah nak mulai dengan bismillah. Kita nak basuh berok anak, tak payahlah mulai dengan bismillah. Sebab apa? Tu pekerjaan kotor tu. Tak payahlah nak mula dengan bismillah. Walaupun kita istinja anak kita tu bukan dalam tandas sekalipun. Walaupun kita istinja anak kita di tempat mandi sekalipun, hak dalam tandas memanglah kalau bismillah di dalam tandas hukumnya makruh. Walaupun bukan di dalam tandas sekalipun, tak salah baca bismillah. Sebab apa? Itu kerjaan yang safasih dan kerjaan yang kotor lah. Tak payahlah mulai dengan bismillah. Pekerjaan yang molek-molek, yang tidak haram, yang tidak makruh, itu hak sana dia panggil zibalin, pekerjaan yang mempunyai cita-cita, pekerjaan yang menilai pada syarak, yang tidak haram dan tidak makruh. Pekerjaan yang haram kita baca bismillah. Pekerjaan makruh kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi panjang pula bicaranya. Ini saya bicara dah hak permulaan bismillahirrahmanirrahim di muka surat 2. Bismillah bidayatul hidayah. Kita bismillah ni bismillah matan umil barahim. Dia hak haram ni ada haram zati, ada haram aridi. Haram zati ni haram hak asal, memang hukum dia haram. Mana? Minum arak, hukum dia haram, haram zati.
Haram aridi, minum air. Haram asalnya kepunyaan orang tanpa keizinan. Haram kerana. Tu aridi dia panggil. Aridi dia kerana sebab lah, adalah. Aridi sebab yang mendatang tu. Arid. Macam tajwid tu lah. Ma'arid disukung tu. Ma'arid disukung tu ma' asli. Tapi berhubung dengan baris mati kerana wakaf. Asalnya ma' asli. Tapi oleh kerana berhubung dengan baris sukun kerana wakaf. Itu ma'arid dipanggil. Ini aridi ni hak asal, ni hak zati, hak asal. Minum air harus. Dah kata haram, aridi kerana kepunyaan orang tanpa keizinan. Ada ni. Itu dia panggil haram aridi. Hak haram zati, haram hak asalnya minum arak. Itu haram asal. Ada ni. Nanti apabila kita masuk pada hukum akal, dia ada hukum akal zati, dia ada hukum akal aridi. Kena ingatlah istilah tu. Wajib pada akal, wajib akal zati, wajib akal aridi. Wajib akal zati macam mana? Mana kalaulah dunia ni hancur ke, dunia ni benda ni kekal ke, dari segi hukum akal hak zatinya harus akal zati. Mana harus akal zati? Kita tilik kau akal, Tuhan kuasa. Boleh je Tuhan nak hancurkan dunia, boleh je Tuhan nak kekalkan dunia. Maknanya hancur dunia, kekal dunia, kalau balik pada hukum akal, harus akal zati, harus. Kita tilik kepada Quran beritahu, inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha. Kiamah ni akan berlaku, tak ada ragu. Tilik situ wajib akal aridi. Mustahil akal aridi kalau tak berlaku kiamah. Wajib berlaku kiamah. Sebab apa wajib? Sebab aridi tilik pada Quran beritahu. Bila Quran beritahu kiamah akan berlaku, akal boleh terima tak kiamah tidak berlaku? Akal tak boleh terima lah. Sebab apa? Mustahil ayat Quran dusta. Mustahil ayat Quran dusta. Bila Al-Quran kata kiamah akan berlaku, maka kita tilik kau akal, wajib berlaku kiamah. Kenapa? Sebab aridi tilik pada Quran beritahu. Dia panggil wajib akal aridi. Hukum akal zati hak asal harus je. Hak Tuhan berlaku kan? Tuhan nak kiamah kan? Nak hancurkan dunia, Tuhan nak kekalkan dunia. Hak Tuhan kuasa, harus. Kita boleh terima kan? Itu hak zati, hak tilik akal semata-mata. Tilik akal semata-mata. Berdasar pada akal semata-mata. Kita tilik pada Quran yang beritahu. Quran beritahu kiamah akan berlaku, wajiblah berlaku kiamah. Sebab apa? Sebab Quran beritahu kan. Boleh terima dah akal, Quran beritahu, sampai masa tak berlaku. Jadi Quran ni jadi bohong, salah pula Quran ni, tak betul pula Quran ni. Mustahil akal. Tapi aridi. Sebab apa? Tilik pada Quran beritahu. Hak tilik asal, hukum akal hak zati hak asal, tilik di akal. Tak sakit Quran lagi, tilik di akal. Hak Tuhan kan? Tuhan nak hancurkan, Tuhan kuasa. Tuhan nak kekalkan, Tuhan kuasa. Harus akal zati. Aridinya tilik pada Quran beritahu, wajib akal aridi apa perkara Tuhan Quran beritahu. Itu zati dengan aridi. Jadi haram zati ni haram asal. Haram aridi ni haram kerana ada sebab yang lain. Dia minum air yang dibeli daripada duit dia curi. Badan ni. Maka dia minum air daripada sumber yang haram lah. Tapi bukan haram minum air. Minum air hukum asalnya haram kerana kamu beli dengan duit curi. Badan ni. Dia panggil haram adidi.
Jadi hak kata perkara haram baca bismillah, haram perkara haram zati. Dia nak minum arak, bismillahirrahmanirrahim, haram dosa besar. Bukan kalau dia kosak nak menghina Al-Quran, dia sengaja tujuan dia bismillah sebelum daripada minum arak ni dengan kosak nak menghina ayat Al-Quran. Orang ni murtad lah, orang ni wal-iazabillah. Dia mula saja je, tak ada niat nak menghina, haram dosa besar. Sebab itu perkara yang haram zati. Adapun haram aridi masih lagi disunatkan kita baca bismillahirrahmanirrahim. Tak ada ni. Ialah kadang-kadang sumber tu sumber tak baik. Sumbernya daripada rasuah. Contohnya dia terima rasuah, siapa taing tengah hari dia pergi makan kedai, dia pun guna duit rasuah tu. Wak beli air, wak beli nasi. Jadi macam mana tu? Dia beli air, beli nasi, dia minum, dia makan tu dengan sumber yang haram. Lepas tu macam mana ni? Dia nak minum tu baca bismillah ke tak? Dia nak makan nasi tu baca bismillah ke tak? Duit dalam poket ni duit orang rasuah tadi ni. Duit rasuah. Siapa taing dia makan, dia guna duit rasuah tu. Haram tu. Haram minum makan daripada sumber yang haram. Lepas tu baca bismillah macam mana? Sunat baca bismillah. Sebab itu bukan haram zati, haram aridi. Gitu je lah. Dan kalau baca bismillah, makan minum dari sumber yang haram, jadi barakah. Nak barakah mana benda haram? Dia nak barakah ni benda halal. Sumber halal, benda halal yang kita makan, nak barakah, mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau benda tu haram, nak barakah kat mana? Tapi hukum fiqhnya masih lagi disunatkan memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebab makan minum tu benda harus, pekerjaan harus pada hukum asal. Haram kerana dia menggunakan sumber rasuah, boleh jatuh hukum haram aridi. Ada ni. Jadi hak kata haram memulai pekerjaan yang haram ni dengan bismillah, haram zati. Sama juga dengan makruh. Makruh zati, makruh asal. Tengok kemaluan sendiri, makruh. Dia kalau tak ada hajah lah, dia pun nak tengok kemaluan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Makruh. Itu perbuatan makruh. Adapun kalau dia makan peta ke, makan jering ke, makan ni benda harum, kerjaan harum makan. Dia kata makruh kerana dia menyebabkan berbau. Tu aridi tu. Kalau peta jering tu dia boleh buat macam mana? Buat jeruk ke? Biar jadi tak bau. Buat jeruk bertambah kuat bau dia tu. Yalah, maknanya makan peta, makan jering bekerjaan harum. Dah kata makruh kerana dia bawa kepada berbau. Atau makruh aridi, maka nak makan peta jering sunat baca bismillah. Hak kata perkara makruh dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, makruh zati, makruh asal. Ada ni. Makruh aridi masih lagi sunat baca dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi perbuatan yang penting pada syarak, yang menilai pada syarak tidak haram, tidak makruh, yang tiada dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, diterjemah dengan maka iaitu kurang barakah, kurang subuh, tak akan bertambah ibadah. Barakah ni ziyadatul ilahi, bertambah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana kalau barakah ni, kalau katalah harta tu harta barakah, harta tu akan jadi kuat kepada ibadah, tu barakahlah. Ada ni hak Tuhan tambah pada Allah nak hak penambahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Jadi dengan harta tu jadi kuat kepada kebajikan. Barakah tu. Umur barakah macam mana? Bertambah umur, bertambah kebajikan. Barakahlah tu. Dia barakah ni benda yang
Boleh dia panggil apa? Benda yang stokor nampak dah. Orang sekarang ni panggil apa ni? Benda yang tak boleh kita nak tunjuk. Mana dia mana dia barakah? Dia nak tunjuk benda barakah ni. Apa saya pun tak ingat lah. Sebelum ni tahu kau sebut tu perkataan orang sekarang lah. Perkataan orang sekarang. Dia panggil benda yang mana benda tu nak tunjuk tak boleh. Tapi faham lah. Begini barakah lah tu. Apa? Kataan apa panggil? Tapi dalam hadis tu tak sebut kata kurang barakah dalam hadis tu. Bukan kata qalilul barakah, tidak ada dalam hadis tu. Nabi kata fahuwa aqta'. Maka pekerjaan tadi tu kudung cerita aqta'. Kudung makna bukan kudung, makna kurang barakah. Asal hadisnya fahuwa aqta', kudung. Ada hadis fahuwa abtar, fahuwa ajzam. Dia banyak riwayat hadis ni. Sama juga terpotong ekor. Kalau kata ajzam macam kena tuak putih di kulit tu, bala apa gitu. Tu ajzam. Tapi maksud dia sama saja, kurang barakah. Abtar ni kudung ekor. Abtar ni terputus keturunan. Abtar juga. Dia gini macam dalam inna a'tayna tu, Kausar, surah Kausar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencela akan engkau ya Muhammad, orang yang membenci akan engkau ya Muhammad, yang abtar. Kenapa abtar? Terpotong keturunan. Sebab puak ni dia kata Nabi ni tak ada keturunan, sebab anak lelaki Nabi ni mati muda belaka, mati kecil belaka. Jadi puak-puak kafir ni kata Nabi ni abtar. Abtar ni maknanya ialah keturunan kan daripada anak lelaki kan. Jadi anak lelaki Nabi ni mati kecil, maka puak kafir kata Nabi ni terputus, terpotong keturunan. Dia kata dah, orang yang cerca akan engkau ya Muhammad yang abtar. Abtar macam mana? Dia mati kafir. Bila dia mati kafir, tak ada keturunan dah bagi dia nya. Macam Abu Jahal, dia mati kafir. Walaupun anak dia Ikrimah mati syahid sekalipun, tak ada putus, tak ada kaitan dengan Abu Jahal. Ada ni. Sekarang Ikrimah kan mati syahid dalam peperangan dengar Rom ke apa? Hak Ikrimah tu kan Ikrimah selepas pembukaan kota Mekah dia lari kan. Kemudian dia pun kembali balik, dia pun masuk Islam. Mati syahid Ikrimah dalam peperangan. Lepas tu Abu Jahal dah anak mati syahid ni, anak mati syahid. Mati syahid ni boleh bagi syafaat kepada 70 orang ahli keluarga. Datuk Abu Jahal boleh masuk syurga lah sebab anak dia Ikrimah mati syahid. Dah abtar, putus keturunan dah Abu Jahal sebab dia mati kafir. Apa dia? Jadi Tuhan kata inna syani'aka wal abtar. Hak cerca kepada kamu tu hak putus keturunan. Sebab apa? Walaupun anak tu beriman sekalipun, tak ada, bukan hak dia. Tak boleh bagi syafaat pun. Sebab apa? Putus dah. Sebab apa? Sebab ayah mati kafir. Atau abtar, atau putus keturunan sungguh. Kan banyak kan sahabat-sahabat yang terkemuka tu ayah kan kafir kan. Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah, kisah dia masyhur. Abu Ubaidah ni salah seorang daripada sahabat yang wajib syurga 10. Ayah dia mati kafir. Bukan mati kafir saja, mati tangan Abu Ubaidah. Mati di tangan Abu Ubaidah dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar, ayah dia tu belah kafir lah, kafir Mekah. Abu Ubaidah ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Abu Ubaidah ni masa dia berlawan kafir Mekah, dia akan cari kafir Mekah lain. Dia nak elok daripada ayah dia. Tapi ayah dia ni pula sengaja, di mana anak dia? Dia nak tetak anak dia. Ni ayah dia. Anak ni memanglah takkan nak pergi jumpa ke ayah kafir tu. Kafir Mekah ramai lagi kan. Dia cari orang lain lah. Tu ayah. Dah dia kerana ayah sengaja cari. Ayah ni cari kat mana anak? Kat mana anak? Dia nak pergi bunuh anak ni. Anak ni memang nak lari daripada ayah. Tapi oleh kerana ayah sengaja cari, akhirnya berlawanlah dua tu. Matilah ayah di tangan anak. Lah. Memanglah duka cerita lah jadinya. Maka turun ayat, Tuhan kata la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Tidak mendapati engkau ya Muhammad akan mereka-mereka yang benar-benar beriman dengan Allah dan hari kiamat mengasihani, menyayangi akan mereka yang mengasihi Allah dan Rasul, walaupun yang mengasihi Allah dan Rasul, bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, keluarga-keluarga mereka sekalipun. Kamu tak akan jumpa orang yang benar-benar beriman dengan Allah dan ni la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir itu. Mereka yang benar-benar beriman dengan Allah dan hari kiamat, hari akhirat, mengasihi mereka yang memusuhi Allah dan Rasul. Maknanya tak usah duka cerita lah. Sebab apa? Sebab nak kasih macam mana ayah dia tu musuh Allah dan Rasul. Walaupun yang musuh Allah dan Rasul tu bapak-bapak mereka sekalipun, anak-anak mereka sekalipun. Ada ni. Ayat tu turun selepas daripada Abu Ubaidah bunuh ayah dalam peperangan Badar. Tapi ayat tu dalam kitab Wisyahul Afrah, man hadallaha wa rasulah ni, mereka yang memusuhi Allah dan Rasul digi kepada orang tinggal semayang. Maknanya kalaulah orang ni benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia tak akan memusuhi orang yang dia tak akan mengasihi, tak akan menyayangi orang yang memusuhi Allah dan Rasul, walaupun orang tu anak kita sekalipun, kalau dia tak semayang. Sebab apa? Tak semayang tu mereka yang memusuhi Allah dan Rasul. Dia pada orang tinggal semayang. Orang tinggal semayang ni orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Kalau orang tu beriman sungguh, dia tidak akan mengasihi, menyayangi orang yang memusuhi Allah dan Rasul, orang tinggal semayang, walaupun orang tu anak-anak kita sekalipun. Dia di situ. Tapi ayat satu ayat tu Abu Ubaidah tu lah. Lepas tu ayah dia mati kafir. Abu Ubaidah pula ni, Abu Ubaidah ambil Al-Jarrah ni, kita maklumlah kisah dia nya. Dia mati syahid akhirah. Bukan syahid ma'rakah dalam peperangan. Dia mati syahid akhirah kena penyakit taun di Syam pada masa pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tu syahid akhirah tu. Tapi nak ceritanya Abu Ubaidah wajib syurga. Ayah dia dapat tak? Apa syafaat ke tak? Dah. Apa tak? Putus sebab ayah dia mati kafir. Ada. Dia Abu Ubaidah ni dia masuk Islam sehari selepas dia Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Awal belaka ni. Abu Ubaidah ni nama yang dicadangkan sebagai khalifah oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar letak dua nama, Sayyidina Umar seorang, Abu Ubaidah seorang. Tapi maklumlah Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah yang pertama. Sayyidina Abu Bakar dia khalifah yang pertama. Tapi nama cadangan daripada Sayyidina Abu Bakar sendiri dua, Sayyidina Umar dengan Abu Ubaidah. Dan ketika pemerintahan Sayyidina Umar duk bunyi dah, pengganti dia Abu Ubaidah. Tapi Abu Ubaidah mati ketika pemerintahan Sayyidina Umar. Mati kerana penyakit taun tu lah. Mati sampai ke ribu-ribu sahabat dan juga tabi'in pada masa itu. Tapi nak ceritanya, walaupun anak tu sahabat yang terkemuka sekalipun, ayah mati kafir, betar putus tak ada. Tu putus keturunan.
Ini duk kata ke Nabi putus keturunan sebab anak lelaki Nabinya mati kecil-kecil belaka. Abtar dia kata ke Nabi. Dak. Inna syani'aka huwal abtar. Hak cerca akan engkau tu ya Muhammad, hak abtar. Bab mati kafir. Sebab tu dalam bab khatimah, bab iman ni, hak tu paling besar sekali. Hak tu hak kafir terus tu. Orang Islam yang beriman, kalaulah tak dapat husnul khatimah, al-maut alal iman, mati dalam keadaan imannya selamat, abtar juga. Kalau mati kufur waliyazabillah, abtar. Anak soleh ramai mana sekalipun tak ada kekal neraka selama-lama mati kafir, abtar juga, putus keturunan. Ada ni. Jadi mati su'ul khatimah tu kenapa? Kerana iman lemah, dosa banyak. Dia nak jaga tu. Berimanlah. Tapi dah dosa banyak. Banyak terbabit dengan benda-benda yang haram. Makan daripada sumber riba, makan daripada sumber rasuah, makan daripada sumber tipu daya. Tu jadi darah daging perkara yang haram tu. Kalau kita makan dari sumber yang haram, kita buat amal-amal sekalipun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi duk dalam dosa. Kalau dosa riba ni dosa besar yang Allah tak isytiharkan perang kepada orang yang mengerjakan riba. Dosa besar ni iman lemah, dibimbangi, fitnah dekat nak mati, terlucu iman wal iyazabillah. Mati su'ul khatimah wal iyazabillah, jahat kesudahan, tu mati kufur, kekal neraka selama-lamanya, abtarlah. Terputuslah keturunan. Anak cucu soleh macam mana pun tak ada bahagia. Abtar dia panggil. Pada ni. Jadi abtar di makna asalnya terpotong ekor. Jadi hak Nabi kata ni satu riwayat bahwa abtar, satu riwayat bahwa abtar, satu riwayat bahwa ajzam dengan makna qalilul barakah. Perbuatan berdiri pada syarak yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, perbuatan tu perbuatan yang kurang barakah. Maka mafhumnya kau nak dapat barakah hendaklah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu satu hadis. Hadis yang lain pula, tiap-tiap perbuatan yang bernilai pada syarak yang tidak dimulai dengan alhamdulillah bahwa akhtau juga, terpotong juga, kurang keberkatan juga. Patut nak buat macam mana tu? Dua-dua tu mafhum dia kok kena mula belaka tu. Kena mula dengan bismillah, kena mula dengan alhamdulillah. Hak tu ada dua mula dia panggil. Ada dua sekarang. Nabi sebut dua. Maknanya yang pertama mula dengan bismillah. Yang kedua hadis lain pula mula dengan alhamdulillah. Dan nak buat macam mana tu? Mula ada dua pesen. Mula ada dua bahagi. Maka pengarang Syekh Sanusi ni pun memulai pula yang bercakap dengan mula yang kedua dengan alhamdulillah pula. Mula dengan alhamdulillah. Kenapa? Kerana memberitahu ia ampunya karangan atas bahawasanya permulaan itu, mula-mula tu. Pak Nabi kata kena mula dengan bismillah, kena mula dengan alhamdulillah. Tiap-tiap perbuatan yang bernilai pada syarak terbagi atas dua bahagi. Ada dua mula. Mana dua bahagi? Yang pertama dinamai permulaan hakiki. Ibtida' hakikiyun dia panggil. Ibtida' hakiki. Permulaan yang hakiki. Artinya permulaan yang tiada terdahulu pada hadapannya sesuatu. Mana? Seperti bismillah lah. Atau permulaan yang hakiki, permulaan yang sungguh-sungguh, permulaan yang sebenar-benar. Mana permulaan yang sebenar-benar? Yang tiada terdahulu pada hadapannya sesuatu. Faham ni?
Sebelum tu tak ada apa-apa. Lepas tu mula dengan dia selalu. Tu mula hakiki. Seperti dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tu mula hakiki. Mula sungguh-sungguh. Dengan bahawa apa? Sebelum dia tu tak ada. Tak ada apa-apa pun sebelum tu. Tu mula hakiki. Dan yang keduanya dinamai permulaan idhafi. Ibtida idhafi. Apa makna permulaan idhafi ni? Artinya, arti permulaan idhafi, permulaan yang ada terdahulu pada hadapannya sesuatu. Mana seperti Alhamdulillah, maka iaitu Alhamdulillah sudah didahulukan dengan Bismillah. Gitu. Dia sebut dia sebut gitu sini. Permulaan idhafi ni permulaan yang ada terdahulu pada hadapan sesuatu. Mana mula juga tapi hadapan tu ada dah. Alhamdulillah, sebelum tu Bismillah dah. Itu mula idhafi. Dia setengah menyebut mula idhafi ni kalau kita nak adu, kalau kita nak nisbah, kalau kita nak banding dengan barang yang kemudian tu, dia masih lagi di permulaan. Ada ni idhafi ni nak banding dengan hak lain, dengan wassalatu wassalam ala rasulillah, nak banding dengan i'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi salasati aqsamin. Nak adu dengan hak kemudian tu, alhamdulillah depan lagi, mula lagi. Tapi mula sungguh ke tak? Mula sungguh ada sebelum tu bismillah. Dia panggil mula idhafi ni mula apabila adu dengan hak lain. Hak lain tu memang kemudian kena panjang habis kita. Jadi alhamdulillah ni mulalah. Sebab apa? Sebab sebelumnya hanya ada bismillahirrahmanirrahim je. Mana menyusuli alhamdulillah tu mula lagi nak adu, nak banding dengan hak lain-lain. Dia panggil mula idhafi. Nak adu tu. Dia gini, kalau kita mengaji ni contohlah, kita mengaji sifat kidam. Ada kidam hakiki, ada kidam zamani, ada kidam idhafi dia panggil. Kidam hakiki ataupun kidam zati, kidam hakiki, kidam hak sebenar-benar, kidam hak zati, dengan makna tiada permulaan bagi adanya. Tu kidam hakiki, kidam zati. Adapun hak dalam ayat kalau urjunil qadim dalam Yasin tu, kembali seperti pelepah tamak yang qadim. Qadim mana apa? Lama masa. Pelepah tamak yang sudah usang, pelepah tamak yang sudah buruk. Tu qadim tu. Kalau urjunil qadim, seperti pelepah tamak yang qadim, itu bukan qadim hakiki, qadim zamani, lama masa. Tu macam gitulah. Kita sedia kala dah duduk sini. Sedia kala tu qadim lah. Maksud apa sedia kala duduk sini? Lama masa. Bukan sedia kala dengan makna tak ada permulaan. Kita kata kita duduk sini sedia kala dah. Sedia kala tu qadim. Dengan makna apa tu? Qadim zamani. Sedia kala nisbah dengan masa, lama masa. Bukan sedia kala tidak ada permulaan. Itu qadim hakiki, qadim zati. Qadim idhafi ni antara abang dengan adik. Abang yang qadim. Sebab apa? Sebab nak adu dengan adik, abang qadim. Sebab dia tua, adik muda. Itu dia panggil qadim idhafi. Idhafi ni nak adu antara abang dengan adik, antara ayah dengan anak. Mana qadim? Qadim abang. Mana qadim? Qadim ayah lah.
Mana apa tu? Nak adu dengan adik, abang lah yang qadim. Nak adu dengan anak, ayah lah yang qadim. Dia panggil apa? Qadim idafi. Itu istilah dia lah. Sini kita panggil ibtidak idafi. Ibtidak hakiki. Mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan bahawa sebelum tu tak ada apa-apa pun. Tu baru mula sungguh. Kemudian alhamdulillah, Nabi suruh mula juga tu. Kalau perbuatan yang bernilai pada syarak yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, aqta' juga tu, terpotong juga, qalilul barakah juga tu. Dak mulalah ni. Mula macam mana? Mulalah tu. Sebab apa? Sebab idafi, nak adu, nak nisbah, nak banding dengan hak kemudian-kemudian tu. Alhamdulillah masih lagi duduk di permulaan. Tapi permulaan sungguh ke tak? Hakiki ke tak? Hakiki macam mana dah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi gitu. Bismillah. Bismillah tu mula hakiki, ibtidak hakiki. Alhamdulillah masih lagi beramal dengan mafhum hadis. Nabi suruh memulai dengan alhamdulillah, tapi mula idafi, bukan mula hakiki. Maknanya bismillahirrahmanirrahim disusuli dengan alhamdulillah, masih lagi beramal dengan mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya memulai perbuatan yang menilai pada syarak dengan bismillahirrahmanirrahim, dan juga memulai perbuatan yang menilai pada syarak dengan alhamdulillah. Jadi kedua-dua dipanggil mula belaka. Mula hakiki satu, mula idafi satu. Maka berkata ia ampunya karangan, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pendek je. Alhamdulillah, setakat tu je. Kalau dalam kitab-kitab lain, termasuk kita Bidayatul Hidayah ni, alhamdulillah dia panjang. Alhamdulillahillazi dalla biwujudihi jami'ul kainat. Di sini alhamdulillah, cukuplah tu sekurang-kurangnya. Samalah kita, hak kita baca lepas daripada makan, lepas daripada qada hajah, alhamdulillah tu kan. Alhamdulillah lepas dah, cukup dah. Kalau kita dah ingat kan, nak baca alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, tak ingat alhamdulillah lah. Selepas dia qada hajat, alhamdulillahillazi azhaba annil azab wa afani. Tak pandai alhamdulillah lah. Sudah lah. Tak pandai nak panjang pun. Ni ya, cucu suruh tok baca, tak anda nak baca lah tok. Apa? Takut salah pergi baca kan. Sudah makan, baca kan tok sudah makan, alhamdulillahillazi azhaba anil azab. Tu bukan sudah makan, tu sudah berok. Sudah reti. Tak reti nak baca doa. Lepas tu sekurang-kurangnya alhamdulillah. Tu sekurang-kurang. Hak panjang tu hak comel dia. Macam kalau kita dalam kitab lah, sekurang-kurang rukun khutbah. Sekurang-kurang rukun khutbah. Mana? Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Ittaqullah. Qul huwallahu ahad. Ada doa sesat khutbah pertama. Lepas tu bangun alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Ittaqullah rahimakumullah aqimus salat. Qawi ni kan. Seminit lah dua khutbah. Seminit lah. Mana? Dah rukun khutbah kan, pujian, alhamdulillah, selawat, wassalatu wassalam ala rasulillah.
pesan takwa. Ittaqullah. Ni 3 rukun khutbah ni. Khutbah pertama sama, khutbah kedua sama. 3 rukun. Ada. Khutbah pertama baca 1 ayat. Qul huwallahu ahad. Apa ya? Khutbah kedua selepas daripada alhamdulillah, selepas daripada selawat, selepas daripada pesan takwa, hukum khutbahnya berdoa. Rahimakumullah. Mudah-mudahan merahmat akan kamu oleh Allah. Aqimus salatlah. Mana? Oh, duk susah. Masa hok baru ni lah. Masa semayang raya di rumah tu. Semayang raya di rumah. Apabila berjemaah diimami oleh imam lelaki, sunat baca khutbah. Kalau mai raya berjemaah diimami oleh perempuan, maknanya berjemaah sesama perempuan, tidak ada khutbah. Ada ni, kalau mai raya di rumah berjemaahnya sesama perempuan, sunat berjemaah. Ada khutbah ke tak? Tidak ada. Adapun kalau semai raya di rumah berjemaah, imamnya lelaki, sunat baca khutbah. Dah nak baca macam mana nak dapat perkara sunat ni? Tadilah sekurang-kurangnya sudah lah. Ada ni. Tapi pendek sangat tu, ambil carilah teks khutbah mana-mana. Tapi nak dapat sekurang-kurang sunat. Dapat dah tu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Ittaqullah. Baca 1 ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1 ayat. Dia pun duduk. Lepas tu bangun khutbah kedua. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Ittaqullah. Rahimakumullah. Dah. Aqimus solah nah. Itu kalau sembahyang Jumaat lah aqimus solah. Kalau sembahyang raya khutbahnya kemudian. Tak ada lah aqimus solah tu. Itu sekurang-kurang. Mana sekurang-kurang puji? Alhamdulillah. Jadi matang Ummil Barahim ni diambil sekurang-kurang sungguh. Alhamdulillah. Situ je. Lepas tu wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ni matan Ummil Barahim. Terjemahan dia, segala pujian bagi Allah. Boleh baca dah tu. Segala puji, lepas tu pujian. Segala puji. Pe-waw jim puji. Pujian pe-jin ya nun. Baca mana tu? Pijing ke apa? Segala puji-pujian. Tengok dia aja. Ejaan lama. Dia aja gitulah. Puji pe-waw jim. Kalau keji kaf jim. Kalau keji kaf 1, jim 1. Keji. Ni boleh baca dah. Ni pe-waw jim boleh baca dah. Puji. Tapi pujian tu, dia aja macam mana pujian tu? Kalau kita kau puji-pujian ni pe-waw, lepas tu macam jim ya, kemudian tulis nombor 2 tau. Lepas tu ya nun ke macam mana? Kalau ejaan kita puji-pujian macam mana je? Puji-pujian eja macam mana? Pe-waw jim ya nombor 2. Lepas tu ya nun. Kau kan? Gitu. Ni pe-waw jim, kemudian pe-jin ya nun. Kan? Puji-pujian. Itu ejaan lah. Ejaan lama. Tapi kita Bidayatul Hidayah ni daklah lama sangat. Mana kalau kita Jawi lain, macam Jawi Hikam Tokku Pulau Mani, tu lagi lama, lagi tua tu. Tu kalau keji kaf jim. Mim lam ya. Mim sambung dengan lam, sambung dengan ya. Nak baca macam mana? Meli. Mulia. Mim 1 sambung dengan lam, sambung dengan ya. Mim lam ya. Kalau kita gak meli nah. Kena mulia. Kalau kita gak mu mi waw, dak mi saja mu.
Lepas tu lam, lepas tu ya. Kalau kita ya alif itu ejaan baru. Lepas tu ejaan lama. Ni kadang-kadang dia baca jawi-jawi lama, baca mengaruk sekalinya sebab ejaan. Ni pun banyak juga ejaan dalam ni hak tak sama dengan ejaan kita sekarang. Hidayatus Salikin itu hak kemudian. Hak tu hak murid kepada Syekh Muhammad Zin ni. Syekh Muhammad Zin ni guru kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Hidayatus Salikin pun ejaan dia tu kena tengok molek. Kaf mim lam alif ya. Kaf mim lam alif ya. Dengan makna aku memulai. Kaf mim lam alif ya. Kaf campur dengan sambung dengan mim. Lepas tu lam alif kemudian ya. Tu Hidayatus Salikin. Nak baca kamlai. Dah kaf mim. Kaf tu aku. Dia aku dengan mulai ayat lain-lain. Dah disambung. Kaf sambung dengan mim. Kaf tu ku. Akulah. Kita ku ni kaf waw dah. Aku ni kaf sutir je. Tak apalah kaf sutir, tapi lagi sambung pula dengan mim tu. Aku mulai kitab ini, aku satu perkataan. Mulai satu perkataan. Tiba-tiba disambung kaf dengan mim, kaf mim lam alif. Pernah orang dimasuk dalam FB. Dia tulis kaf mim lam alif ya. Disuruh orang baca. Kaf mim lam alif tulis jawi dalam FB. Sila baca. Kalau orang tak biasa mengaji tak jawi nak baca macam mana? Ku mulai. Kalau ku tambah dan Hidayatus Salikin. Kaf sambung dengan te, lepas tu sambung dengan mim, alif he suti. Ku tambahi. Nak baca macam mana tu? Tu jawi Hidayatus Salikin. Ni jawi Bidayatul Hidayah. Jawi kita hikam tak ku ulang manis. Tu hak lagi lama. Ejaan dia bukan ejaan salah, ejaan lama. Ejaan jawi sekarang kita nak baca berpayah. Sebab apa? Ejaan jawi sekarang kalau ada a ada alif. Kalau ada a ada alif. Payah nak baca gitu. Ada a ada alif. Dah sekarang kan ejaan sekarang. Ingat ke tak jawi ni boleh bacalah. Tak tengok dulu hak jawi mana. Ini segala puji-pujian bagi Allah, artinya bahawasanya puji itu terbahagi atas 4 bahagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.